القائل ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar ayah ibu, tuan-puan, adik kakak, sidang penonton TV Al-Hijrah? Alhamdulillah bertemu semula dalam rancangan Assalamualaikum Ustaz, edisi 11 Rejab 1441 Hijrah. Dari hari ke hari kita menghampiri Ramadan Al-Mubarak. Ya, semoga kita dipertemukan Allah dengan Sya'ban dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Hari ini adalah hari Jumaat. Dan hari ini kita akan bersama dengan satu tokoh yang sangat mulia di dalam Al-Quran, yang seringkali kita membacakan dalam solat yang kita kerjakan, doa yang baginda lafazkan. Ya, sebagai contoh, antara yang kita baca di dalam doa iftitah, di awal-awal kita menunaikan salat, kita barangkali tidak perasan, tetapi sebenarnya inilah doa baginda, doa beliau. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tokoh yang saya maksudkan adalah insan yang kita berikan ucapan selawat, ya, yakni di dalam penghujung solat kita. Beliaulah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Jadi pada hari ini kita akan bersama dengan tokoh seterusnya selepas 4 siri. Kita bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam dan kita telah bersama dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan mulai hari ini, ya, kita akan mula menyentuh doa-doa yang mustajab daripada Al-Quran, yang dilafazkan, yang dirakamkan Allah Subhanahu wa taala, dilafazkan oleh Nabi yang besar di dalam agama ini, ya, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, kita akan bersama dengan doa Nabi Ibrahim semasa membina Baitullah Al-Haram. Itulah doa daripada surah yang kedua, Al-Baqarah, daripada ayat 127 hingga 128. Ayah ibu yang ada Quran, ya, ataupun ada aplikasi Al-Quran, ya, rakan-rakan yang berada di pantai timur, ya, yang berada di selatan, yang sedang bercuti pada hari ini, apa kata buka Quran dan kita belik terjemahan, kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Lebih kurang terjemahannya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah bersama Ismail lalu berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amalan daripada kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadat kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha menerima taubat lagi maha menyayangi. Doa yang kita lafazkan ini, ya, doa yang seharusnya kita lafazkan selalu selepas kita menunaikan solat fardu. Doa ini juga sebaiknya kita lafaz setiap kali selepas kita melakukan kerja-kerja keagamaan. Apa juga kerja yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk membangunkan agama, apa juga kerja-kerja dakwah yang kita lakukan, maka inilah antara sebaik-baik doa agar Allah menerima amalan kita sebagai ibadat. Tetapi janganlah dibataskan sahaja doa ini hanya dalam kerja-kerja agama. Kerana seorang Muslim memahami bahawasanya 24 jamnya adalah kerja-kerja ibadat.
Termasuklah kita bekerja di tempat kita bekerja 8 jam, 7 jam kita bekerja. Kalau boleh selalu menyebut doa ini, ya, bukan hanya apabila pulang daripada tempat kerja. Barangkali sejam sekali, 2 jam sekali, Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan saya. Yakni kerja yang dibuat tadi, walaupun kelihatannya kerja keduniaan, tetapi seorang Muslim faham, walaupun ia kerja yang membabitkan keduniaan, namun niatnya adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Allah, sudilah menerima apa yang saya kerjakan tadi sebagai amal yang memberatkan timbangan di hari kami berdiri di hadapan-Mu nanti. Kerana apa yang kita akan fahami daripada ayat 127, kita pergi pada ayat 127 terlebih dahulu, ia adalah kerja pembinaan tau. Ia adalah kerja construction. Ia adalah satu kerja membangunkan tiang-tiang Baitullah Al-Haram. Semua sedia maklum bahawasanya baginda Nabi Ibrahim telah diperintahkan Allah untuk pergi ke Hijaz untuk membangunkan Baitullah. Dan peristiwa ini menurut para ulama kita, peristiwa membangunkan Kaabah, berlaku selepas selesai ujian-ujian getir yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim AS sepanjang kehidupan baginda. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ibrahim telah lulus ke semua ujian yang baginda lalui. Sebagai seorang anak berhadapan dengan ayahnya sendiri. Sebagai seorang remaja melawan arus kaumnya yang menyembah berhala. Sebagai seorang suami meninggalkan isteri dan anak yang masih menyusu di padang pasir kering kontang. Sebagai seorang ayah yang nyaris menyembelih anaknya sendiri kerana perintah Allah. Ini adalah doa yang dilafazkan oleh baginda semasa membangunkan Kaabah. Dan Kaabah ini dibangunkan selepas ke semua episod ujian yang berat yang saya sebutkan tadi. Lalu, Baitullah Al-Haram bukan sebarangan binaan. Apabila kita nak salat, kita menghadapkan kiblat. Kita menghadap ke arah satu binaan yang dibina bukan oleh calang-calang manusia. Ini antara greatest human being yang mesti menjadi teladan bagi kita. Kiblat itu memanglah Kaabah. Secara tersurat adalah satu bongkah batu yang berkiswahkan warna hitam. Namun seorang yang ada ilmu tentang Nabi Allah Ibrahim AS tidak akan melihat ia hanya sekadar satu bangunan batu. Ia adalah satu kisah pembinaan asas-asas beragama. Bukan sekadar baginda membangunkan Baitullah, tetapi kisah baginda adalah kisah membangunkan agama dalam diri kita dan dalam diri anak-anak kita. Sejauh mana kita sentiasa mengembangkan keberagamaan, rasa bertuhan, rasa perlukan Tuhan, rasa nak belajar tentang agama, sebagaimana Nabi Ibrahim AS mengajar kita, menerusi ayat 127, 128 ini, baginda menunjukkan bagaimana merendah diri dan tawaduknya baginda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini arti beragama. Bukan sombong, tetapi semakin merasakan banyak perkara tidak diketahui. Risau kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita. Jadi sebentar lagi kita akan mengupas dengan lebih lanjut perkara-perkara yang barangkali kita tidak jangka, ibrah daripada lafaz doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan semula perbincangan kita tentang doa Nabi Ibrahim dalam suratul Baqarah 127. Jangan lupa kalau ada soalan untuk ajukan di ruangan Facebook TV Al-Hijrah. Saya menunggu soalan anda kalau ada. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ringkas je doa ni. Semua orang saya rasa pernah baca doa ni. Cumanya perlu kita faham kisah di sebalik doa ini adalah Nabi Ibrahim membina tiang Baitullah. Ini menunjukkan Baitullah sudah lama ada, tetapi barangkali ya
pernah tenggelam, pernah hilang. Lalu baginda datang dan membangunkan tiang Baitullah dan rumah Allah. Dan melafazkan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam sepanjang membina Baitullah, membangunkan Baitullah. Wa id yarfa'u, bermaksud sepanjang membina Baitullah, bukan sekadar selepas menyempurnakan pembinaan ini, kerana yarfa' ini fi'il mudhari' yang menunjukkan sepanjang baginda membina, seolah-olah setiap kali selepas 1 jam, setiap kali selepas setengah jam, seolah-olah sentiasa inilah ya zikirnya, ratibnya, ya Allah tolonglah terima apa yang kami kerjakan. Tuan-tuan nampak tak bagaimana tawaduk, merendah dirinya Nabi Ibrahim. Dan ini Nabi Ibrahim. Ini bukan kita, ini Nabi Ibrahim, orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, Khalilur Rahman. Ini adalah manusia yang paling dekat dengan Allah dalam peristiwa Mi'raj di langit yang ke-7. Mari kita lihat akhlak dan kualiti baginda. Sangat risau kalau Allah tidak terima apa yang aku buat. Apa yang aku buat bukannya solat, apa yang aku buat adalah pembinaan. Perintah Allah agar membina Baitullah, membina rumah Allah adalah kerja agama, kerana ini membabitkan Baitullah. Tetapi seni bina, batu-batu itu disusun bagaimana, ada lompang ke tidak di mana-mana. Kalau katakan ada simen, adakah simen itu sudah kukuh ataupun tidak? Adakah rupa bentuknya sebagaimana yang Allah nak? Baginda boleh bina bagaikan melepaskan batuk di tangga. Tetapi baginda risau. Allah memang perintahkan membina Baitullah. Tetapi adakah rupa bentuk, desain rumah Allah Ta'ala ini benar-benar menepati cita rasamu, wahai Allah? Ya, adakah menepati KPI? Adakah menepati apa yang kau nak? Risau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ada tak perasaan tu? Kita ada tak risau Allah tak terima amalan kita? Lalu apa benda yang memberatkan timbangan kita di akhirat nanti? Sentiasa kita kena faham bahawasanya amalan kita ada sahaja cacat celanya. Kita perlu faham Nabi Ibrahim alaihissalam maksum. Dipelihara Allah daripada dosa besar, dosa kecil dan kesilapan. Tetapi tawaduk para anbiya adalah pengajaran untuk kita untuk ada perasaan yang sama. Kerana kisah tawaduk Nabi Ibrahim ini duduk dalam suratul Baqarah, yang memaparkan kisah sombong iblis, yang memaparkan kisah sombong orang-orang Bani Israel kepada Nabi mereka dan kepada Allah, yang memaparkan sombong orang-orang Yahudi di Madinah. Kepada diorang ini yang sombong, Allah sasarkan kisah rendah dirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mau kena belajar daripada Nabi Ibrahim. Jangan sombong. Agama ni bukan agama sebenarnya kalau sombong. Yamununa alaika an aslamu, suratul Hujurat. Ada satu kabilah Arab memeluk Islam. Lalu mereka berkata, kami memeluk Islam. Para sahabat tak beri perhatian sangat. Bani Asad terus berkata, hei semua, kami masuk Islam ni. Di Masjid Nabawi waktu itu di Al-Hujurat. Tak ada orang bagi perhatian. Bahkan para sahabat merasakan pelik benar cara diorang ni memeluk Islam. Dan Bani Asad terus berkata, semua dengar, kita orang masuk Islam ni. Sebenarnya perlu ke kamu menarik perhatian orang yang kamu tu masuk Islam, yang kamu tu beriman? Beragama sebenarnya bukan menonjol-nonjolkan pada orang. Beragama adalah merendah diri dan risau kalau Allah tak terima apa yang kita buat. Maka Allah menurunkan suratul Hujurat, menegur satu kabilah yang masuk Islam, yang nak beriman, tetapi merasakan dia ni ada manfaat besar pada agama. Kalau agama ni tak ada dia, akan ada masalah pada agama ni. No. Ibrahim alaihissalam adalah tokoh yang mengajar kita. Kita perlukan agama, bukan agama ni perlukan kita. Kita perlukan Allah, Allah tak perlukan kita. Jadi Ibrahim alaihissalam sangat risau kalau apa yang dia buat ada cacat cela di mana-mana. Ibrahim alaihissalam mengajar kita dan menariknya mengajar anak dia. Subhanallah, pada ayat yang sama 127 ada unsur parenting. Baginda meletakkan batu bata meninggikan Baitullah. Baginda berdiri di atas makam Ibrahim, satu tempat yang baginda akan menjadi lebih tinggi bagi meletakkan batu-batu ke arah
yang lebih tinggi. Tapi siapa hulur batu? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Maka Ismail itulah yang menghulurkan batu bata. Ya. Jadi tuan-tuan, ada soalan ya. Ada soalan, bila pertama kali Kaabah dibina dan berapa kali Kaabah dibina? Berapa kali Kaabah dibina tu ya, kita kena baca sejarah. Saya ada kekurangan dalam hal sejarah, tetapi bila pertama kali Kaabah dibina, Kaabah kalau berdasarkan zahir ayat Al-Quran, bermulanya pembinaan itu pada zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Tetapi adanya Baitullah sebelum daripada itu. Kerana Allah mengata yarfa'u. Allah menyebut yarfa'u, maknanya bukan mengasaskan daripada tak ada, tetapi membangunkan benda sedia ada. Ya, benda dah ada lama dah barangkali, tetapi tidak kelihatan, tidak diberi perhatian, wallahu alam. Ya. Jadi saya menyambung semula bahawasanya adegan dalam ayat 127 ini bukan sekadar adegan seorang Nabi yang merendah diri, yang risau amalannya tidak diterima, tetapi pada masa yang sama ada adegan parenting. Bawa anak pergi bina sama-sama. Anak lebih cepat belajar dengan melihat ayah, bukan mendengar apa yang ayah nasihatkan. Kerana barangkali ayah boleh cakap macam-macam, ayah tak serupa bikin. Allah Ta'ala ajar kita bila dalam hal-hal agama, dalam hal memakmurkan masjid Allah, bawa anak sama-sama. Ni Ramadan tak lama lagi. Jangan mudah marah pada anak-anak dan kanak-kanak. Ibrahim alaihissalam bawa anak sama-sama dalam rumah Allah yang dibinanya. Anak-anak ini adalah generasi yang bakal meneruskan perjuangan. Tak ada makna kalau kita sahaja baik tapi anak-anak kita sebaliknya. Sebab itu suratul Baqarah sangat menekankan melahirkan khalifah, melahirkan zuriat yang akan berbakti kepada agama dengan penuh kerendahan, untuk menggantikan generasi Yahudi yang sombong, untuk menggantikan Bani Israel yang sombong. Jadi tuan-tuan, inilah agama yang mengajar kita erti merendah diri dan rasa kita ada banyak cacat cela. Orang yang selalu rasa dia ada banyak cacat cela, dia takkan mudah mengumpat orang. Orang yang rasa dia ada banyak keaiban, dia takkan mudah aibkan orang. Orang yang suka mengata membawang ini biasanya orang yang rasa dia penuh dengan kesempurnaan dan kelebihan. Mana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam yang bila buat sesuatu dia rasa ada banyak benda tak kena ni, ada banyak benda tak kena ni. Tapi sebenarnya di sisi Allah dia telah menyempurnakan tugasan yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Suratul Mu'minun ayat 20, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang berikan infak di jalan Allah. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan makna wajilah. Bila dia infak, ya, dan Nabi Ibrahim sedang infak tenaganya untuk membina Baitullah yang akan menjadi kesan hingga ke saat ini. Itulah Baitullah yang kita lihat. Itulah dibina oleh Nabi Ibrahim dengan doa ini. Ya, bahawasanya orang-orang beriman bila dia infak sesuatu, dia akan ada satu perasaan wajilah. Wajilah. Dia takut Allah tak terima amalannya. Kerana apa yang akan Allah Ta'ala pandang di akhirat nanti bukan harta kita berapa banyak, tetapi harta yang kita infak kerana Allah. Bukan rupa kita akan menjadi penentu. Bukan anak yang ramai akan jadi penentu. Bahkan mereka tidak pun membantu di akhirat nanti. Maka yang hanya akan membantu adalah amalan yang penuh keikhlasan. Ustaz, apa tanda-tanda amalan yang ikhlas? Dia sendiri rasa amalan dia itu masih banyak kekurangan. Ustaz, apa tanda ikhlas? Apa tanda amalan tu ikhlas? Tandanya adalah kamu sendiri rasa apa yang kamu buat tu penuh dengan cacat cela. Sampai benda fardu pun kena top up dengan nawafil, dengan sunat. Itu tanda. Kerana tanda itu dirakamkan di dalam Al-Quran. Allah tak akan rakam doa dalam Quran, melainkan ia adalah doa yang mustajab. Jadi doa ini penuh makna tuan-tuan. Baginda membina bukan sekadar Baitullah, baginda membina satu legasi untuk umat yang datang ke Baitullah. Manasik, yang tawaf, yang sa'i, yang datang ke Baitullah, kena ada perangai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitulah rasa banyaknya cacat cela pada apa yang kita buat. Jadi, jadilah orang yang sentiasa sibuk
dengan cacat cela diri sendiri dan bukan sibuk untuk mengata dan mengaibkan orang. Semoga ada barakah dan ada kebaikan pada apa yang saya kongsikan. Wa barakallahu fikum. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.